Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah. Menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM setiap jam 6 petang. Kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di FB Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk petang ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6, slot yang ke-9. Pembicaraan rukun iman yang ke-6. Kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 2, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia, dan keenam daripada 6 rukun iman. Percaya, yakni beriman. Percaya, terjemahan daripada iman. Percaya pada takdir Allah. Baiknya, baik takdir Allah. Baik iman dan ta'ah. Dan jahatnya takdir Allah. Jahat, kufur dan maksiyah. Perkara baik, iman dan ta'ah. Perkara jahat, kufur dan maksiyah. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni daripada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Muwafaqah dengan sifat ilmu. Qadar, yakni perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi rukun iman yang ke-6 keluar 2 pegangan. InsyaAllah saya masih lagi membicarakan pegangan yang pertama daripada 2 pegangan. Daripada rukun iman yang ke-6, iaitu membicarakan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Kita ringkas sebagai ketentuan azali. Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu, telah menentukan segala-gala perkara pada azal, pada sedia kala. Sama ada perkara yang baik, iman dan ta'ah, Allah telah menentukan pada azal. Dan juga perkara jahat, kufur dan maksiat seseorang, Allah telah mengqadakkan pada azal. Ini pegangan kita jelas di rukun iman yang ke-6. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Jibril, Nabi bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau beriman dengan kehendak dan ketentuan Allah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang baik datang daripada kehendak dan perbuatan Allah.
perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada kehendak, ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah, ijma' ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan pegangan Mu'tazilah, pegangan yang terpesong, pegangan yang sesat. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengqadakkan perkara baik sahaja. Perkara jahat Allah tidak mengqadakkan pada azal. Allah tidak menghendaki pada azal. Allah tidak menentu, tidak menetap, tidak memutuskan pada azal. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat, kekufuran dan kemaksiatan. Itu pegangan Mu'tazilah. Pegangan yang terpesong, pegangan yang sesat. Kedudukan pegangan Mu'tazilah ini khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Satu pandangan menyatakan, pegangan Mu'tazilah yang menyatakan bahawa perkara jahat Allah tidak mengqadakkan pada azab. Pegangan yang kafir, kekal neraka selama-lamanya. Walaupun bersembahyang, berpuasa sekalipun. Tapi pandangan yang muktamad di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, pegangan Mu'tazilah, perkara jahat Allah tidak mengqadakkan pada azal. Allah tidak menghendaki, tidak menentukan pada azal. Allah hanya mengetahui adalah pegangan yang fasik lagi mubtadi', pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang sesat, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun tidak dihukumkan kafir, masih lagi dihukumkan sebagai orang yang beriman, tapi orang beriman yang berpegang akidah yang terpesong, akidah yang sesat, sembahyang, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lain sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah, ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas pada rukun iman yang ke-6 tadi. Dan dalam ayat-ayat Al-Quran, contohnya surah An-Nisa ayat ke-78, Qul kullum min indillah. Kata oleh Muhammad, sekalian perkara datang daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara baik ataupun perkara jahat. Kemudian, selok yang ke-8 minggu lepas, saya datangkan dalil perkara baik, perkara jahat datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-An'am ayat yang ke-125. Ayat ni saya sudah baca di selok yang minggu lepas, selok yang ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'." Maka sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa memberi hidayah oleh Allah Ta'ala akan sesiapa, nescaya Allah Ta'ala akan membuka dadanya bagi Islam. Sebaliknya, dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan bahawa menyesatkan oleh Allah Ta'ala akan sesiapa. Dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan bahawa menyesat oleh Allah akan sesiapa. Kesesatan seseorang dengan kekufuran, kesesatan seseorang dengan melakukan perkara-perkara maksiat adalah telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Wa man yurid an yudillahu, siapa yang menghendaki oleh Allah iradah akan bahawa menyesat oleh Allah Ta'ala akan sesiapa, nescaya menjadi ia Allah
akan dada sesiapa yang Allah menghendaki disesatkan. Allah menjadikan dadanya sesak, sempit, tidak terbuka untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesak sempitnya dada orang yang Allah menghendaki bahawa disesatkan akannya. Sesak sempit seolah-olah mereka mendaki pada langit. Ini dada mereka yang Allah menghendaki bahawa Allah menyesatkan akan sesiapa. Jadi jelas bahawa kesesatan dengan kekufuran dan kemaksiatan adalah datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal. Jadi hidayah kepada keimanan dan ketaatan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesesatan kepada kekufuran dan kemaksiatan adalah datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surah Al-An'am ayat ke-125. Ahlussunnah wal Jamaah berpegang segala-gala perkara yang Allah mengetahui pada azal, perkara baik seseorang akan beriman dan beramal soleh. Allah mengetahui pada azal seseorang melakukan kejahatan, kufur dan maksiat. Allah mengetahui, Allah menghendaki. Ini Ahlussunnah wal Jamaah mengetahui Allah dan kehendak Allah berlaziman. Allah mengetahui seseorang akan melakukan kebaikan dengan beriman dan beramal soleh. Allah menghendaki pada azal. Seseorang yang Allah mengetahui akan melakukan kejahatan dengan kekufuran dan kemaksiatan. Allah menghendaki pada azal seseorang akan memilih dan melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Jadi berlaziman antara mengetahui Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, berlakulah perkara baik, iman dan ta'ah. Berlakulah perkara jahat, kufur dan maksiat. Ianya datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kita berpegang, kita tanam di akidah kita keesaan Allah pada perbuatan. Sekalian perkara yang berlaku adalah datang dari perbuatan Allah. Allah lah khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menjadikan sekalian perkara, sama ada perkara baik, sama ada perkara jahat. Allah lah yang menjadikan. Allah lah yang menjadikan perkara baik dan Allah yang menjadikan perkara jahat. Keesaan pada perbuatan. Apa yang telah jadikan perkara baik, perkara jahat adalah akan perkara yang Allah kehendakkan pada azal, kebaikan dan kejahatan. Muafakah dengan apa yang Allah Ta'ala mengetahui, kebaikan dan kejahatan. Ni pusing dua hala ni. Tadi mula daripada Allah mengetahui sekalian perkara yang akan berlaku, baik ataupun jahat. Mu'tazilah di sini masih lagi berpegang Allah mengetahui segala-gala perkara yang akan berlaku, sama ada perkara baik ataupun jahat. Tetapi Mu'tazilahnya, Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat, baik, Allah menghendaki. Sebaliknya, Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat, kekufuran dan kemaksiatan. Allah tidak menghendaki akan perkara jahat yang Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan. Ini Mu'tazilah. Kita Ahlussunnah Jamaah berlaziman antara mengetahui Allah dengan kehendak Allah. Allah mengetahui perkara baik akan berlaku, Allah kehendak perkara baik itu akan berlaku. Allah mengetahui perkara jahat tu akan berlaku, Allah menghendaki pada azal perkara jahat tu akan berlaku. Sampai masa berlaku, kesemuanya adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kita pergi pula kepada mengesakan Allah pada perbuatan, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Kesemua yang berlaku, perkara baik ataupun perkara jahat, ke perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara baik, beriman dan melakukan ketaatan seseorang, perbuatan Allah. Melakukan kejahatan, kekufuran dan kemaksiatan, perbuatan Allah.
keesaan Allah pada perbuatan. Di sini Mu'tazilah masih lagi bersama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah yang melakukan perkara baik dan jahat akan perkara baik dan jahat yang Allah kehendak pada azal, muwafaqah dengan ilmu. Tapi Mu'tazilah ni, Allah yang melakukan perkara baik serta Allah menghendaki, Allah yang melakukan perkara jahat tetapi Allah tidak menghendaki. Tu beza antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Jadi saya bawa pada dua jalan. Yang pertama, Allah mengetahui segala-gala, baik dan jahat. Allah menghendaki, Allah melakukan. Yang kedua, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku, sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan jahat, adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perbuat perkara baik dan jahat sebagaimana yang Allah qadakkan, Allah kehendak, Allah tentukan pada azal, muwafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kemah molek, biar jelas molek, sidang pendengar ambil peluang daripada Selok Talaki Safinatun Najah melalui Money FM ni. Sebagaimana saya sebut berulang-ulang kali, ada live FB, sidang pendengar boleh mengulangi dengar dan sidang pendengar boleh simpan serta sidang pendengar boleh share. Sekarang slot yang ke-9. Panjang lagi insya-Allah. Saya akan memperincikan rukun iman yang ke-6, 2 pegangan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dalil ayat Al-Quran bahawa perkara jahat datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Hud ayat yang ke-34. Surah Hud ayat yang ke-34. Ini sidang pendengar boleh catat. Dan sidang pendengar hafal. Itu lagi bagus, hafal. Walaupun kita ni terkadang pengajian kita ni simple sahaja. Terkadang kita ayat-ayat Al-Quran kita tidak ingat. Kita tidak dengar ayat Al-Quran. Tapi tetap dah rukun iman yang ke-6 yang kita hafaz pada masa budak-budak, yang kita pun tak ingatlah bila yang kita hafal dah. Bila yang kita hafal rukun iman yang 6 perkara tu, bila kita hafal? Kita sedar-sedar kita ingat dah. Maknanya kita hafal tu daripada budak lagi. Hak ke-6 rukun iman. Kita hafal daripada budak lagi. Perkara baik, perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kitab-kitab lama, untung baik, untung jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas rukun yang ke-6. Walaupun mungkin kita ayat-ayat Al-Quran kita tak pandai sekalipun. Tapi seeloknya biarlah, bukan setakat pandai Al-Quran, biarlah kita tahu surah apa, ayat yang keberapa. Hak saya baca tadi tu surah Al-An'am ayat ke-125. Hak ni surah Hud ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan akan perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan perkataan Nabi Nuh alaihi salam. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yaghwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Tiada guna oleh nasihat aku kepada kamu. Ini kata-kata Nabi Nuh alaihissalam kepada kaum dia. Tiada guna oleh nasihat aku kepada kamu jika aku menghendaki bahawa aku menasihatkan akan kamu. Tiada guna nasihat aku kepada kamu
jika aku menghendaki, kata Nabi Nuh AS, bahawa aku menasihatkan kamu. Tiada guna ni. In kanallahu, jika adalah Allah. Tiada guna aku nasihatkan akan kamu, jika aku menghendaki menasihatkan kamu. Jika adalah Allah Ta'ala. In kanallahu yuridu an yaghwiyakum. Jika adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, ya Allah, akan bahawa menyesat, ya Allah, akan kamu. In kanallahu yuridu an yughwiyakum. Yuridu an yughwiyakum. Jika adalah Allah Ta'ala menghendaki, ya Allah, akan bahawa menyesat oleh Allah Ta'ala akan kamu. Jika adalah Allah Ta'ala menghendaki menyesat Allah akan kamu. Siapa yang menyesatkan akan kaum Nabi Nuh AS? Allah Ta'ala. Kesesatan kaum Nabi Nuh dengan kekufuran. Kufur dengan Allah. Dan kufur dengan Nabi Nuh AS adalah datang daripada iradah, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa rabbukum, bermula ya Allah, Tuan kamu. Allah Tuan. Allah sebagai Tuan, Allah menghendaki kebaikan, kebaikan. Allah sebagai Tuan menghendaki kejahatan, kesesatan. Kejahatan, kesesatanlah yang akan berlaku. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya, kepada Allah, akan dikembalikan kamu. In kanallahu yuridu an yughwiyakum. Jika adalah Allah Ta'ala menghendaki, ya Allah, akan bahawa menyesat, ya Allah, akan kamu, akan kaum Nabi Nuh AS. Itu dalil ayat Al-Quran jelas. Perkara jahat, kesesatan, kekufuran kaum Nabi Nuh AS adalah kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, muafakah dengan ilmu. Surah Hud ayat yang ke-34. Kemudian banyak dalam ayat-ayat yang kita baca. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Tu yang kita biasa baca dalam suratul Kahfi ayat yang ke-17. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Sesiapa yang mendaki yang hidayah oleh Allah, maka orang yang dapat hidayah, petunjuk. Wa man yudlil, dan sesiapa yang menyesat, ia Allah. Allah yang menyesatkan. Falan tajid lahu waliyan mursyida, maka engkau tidak akan memperoleh akan yang menunjuk jalan yang sebenar kepada kamu. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, ayat yang ke-88. Dia wa man yudlil tu banyak dalam Quran. Wa man yudlil falan tajid lahu awliya min duni. Wa man yudlil, ni dalam ayat yang lain pula. Wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Tu. Sesiapa yang menyesat oleh Allah Ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-88. Allah Ta'ala berfirman, Aturidu an tahdu man adallallahu wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Aturidu an tahdu man adallallahu wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Adakah kamu hendak memberi petunjuk akan orang yang telah disesatkan oleh Allah? Ni Allah tanya. Aturidu an tahdu man adallallah? Adakah kamu hendak beri petunjuk akan orang yang telah disesatkan oleh Allah?
Kesesatan tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang menyesak oleh Allah Taala, maka tidak akan kamu dapati jalan untuk menyelamatkan. Ni. Jadi ini di antara dalil ayat Al-Quran. Perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan. Adab percakapan itu saya sebut berulang kali. Wajib kita beradab dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah. InsyaAllah saya akan sertakan dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW hak berkaitan dengan adab percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk dan yang tak baik datang daripada diri sendiri. Tapi hak ni kena kemah molek. Kalau pakai akal dalam persoalan pekerjaan ni qada Allah, hak ni gak mudahlah tergelincir kepada pegangan Mu'tazilah yang khilaf ulama kafir ataupun akidah yang berdosa besar. Amat malang sekarang ramai orang-orang Islam yang bersembahyang, berpuasa, berpegang dengan pegangan Mu'tazilah. Perkara jahat bukan datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui. Bukan di kalangan ummah Islam sahaja, bahkan terdapat dalam rakaman-rakaman pengajaran yang menafikan perkara jahat datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Perkara jahat bukan datang dari qada Allah Subhanahu wa taala dalam rakaman-rakaman pengajian. Perkara baik sahaja Allah mengqadakan. Perkara jahat Allah tidak mengqadakan. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Ini terang-terang akidah Mu'tazilah. Saya sebut berulang kali, ijma' ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ijma' ahli sunnah. Kalau ada dalam rakaman-rakaman pengajaran siapa sekalipun yang menyatakan bahawa perkara jahat bukan datang dari qada Allah, Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui, itu adalah jelas pegangan Mu'tazilah. Yang khilaf ulama, pegangan tu kafir ataupun pegangan yang berdosa besar dan pegangan yang bid'ah. Yang mana dalam rakaman-rakaman ni saya pernah sebut selok-selok sebelum ini, dia berbagai-bagai ayat yang digunakan. Tetapi hakikatnya dia menolak kehendak ketentuan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terang-terang menyatakan bahawa perkara jahat Allah tidak mengqadakan. Allah hanya mengetahui. Ada yang menyatakan perkara jahat qada Allah. Qada dengan makna mengetahui. Bukan qada dengan makna kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Ni bagai-bagai pesan. Ada yang terang-terang menyatakan bahawa perkara baik saja Allah mengqadakan, perkara jahat Allah tidak mengqadakan, Allah hanya mengetahui. Ada pula yang perkara jahat Allah mengqadakan. Tapi qada bukan makna kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Sebaliknya, qada dengan makna mengetahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan ilmu. Ada pula, ni bukan sama je. Perkara jahat Allah mengqadakan. Dengan makna Allah kehendak, Allah tentukan. Comel bunyi. Perkara jahat Allah qadakan. Dengan makna Allah kehendak pada azal, Allah telah menentukan pada azal perkara jahat. Tetapi bukan Allah letak, bukan Allah mutu. Dia lari pula situnya.
Jadi qada ni kehendak ketentuan Allah. Tapi Allah tak netak, Allah tak mutu. Patut apa makna kehendak ketentuan? Tahu. Daripada mengetahui juga. Sama saja. Kita tidak. Kehendak ketentuan, ketetapan, keputusan, satu makna sahaja. Ketentuan dengan ketetapan. Takkan bahasa pun tak faham. Bahasa Melayu tak faham. Ketentuan dengan ketetapan. Sama sahaja. Mengetahui barulah tak sama. Tiba-tiba qada Allah dengan makna kehendak dan ketentuan. Tetapi Allah tidak menentu, Allah tidak menetap, Allah tidak memutuskan. Allah hanya mengetahui. Ini sama saja ni. Menafikan kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Sebab apa? Akal tidak boleh terima perkara jahat, kufur dan maksiat yang berlaku tiba-tiba datang daripada kehendak Allah, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, yang muafakah dengan ilmu. Akal tak boleh terima. Itu je pokok pangkal dia. Akal tak boleh terima. Timbul pula satu fahaman yang pelik. Allah kehendak tapi Allah tidak menentukan. Ada pula gitu. Contohnya, kufurnya Fir'aun. Allah kehendak pada azal, tapi Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Kata kok mana pula? Kehendak, terjemahan daripada sifat iradah. Sifat yang ke-8, susunan sifat 20. Kehendak, terjemahan daripada iradah. Ketentuan itu pergi kepada ta'aluk iradah. Ta'aluk iradah tu qada. Iradah tu sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah Ta'ala. Ta'aluk sifat iradah, fungsi hijaan sifat iradah, menentukan. Menentukan itulah pergi kepada qada. Qadar, ta'aluk sifat qudrah. Fungsi hijaan sifat qudrah, qadar. Jadi kita bicara qada dan qadar, bicara ta'aluk sifat iradah dan sifat qudrah. Jadi, kehendak, terjemahan kepada sifat iradah. Ketentuan itu pergi pada qada, ta'aluk sifat iradah, yang dipanggil ta'aluk tanjizi qadim. Kalau sidang pendengar biasa belajar kaedah sifat 20. Ta'aluk tanjizi qadim bagi iradah. Allah Ta'ala telah menentukan segala-gala pada sedia kala. Ketentuan azali. Itu qada. Ta'aluk iradah dia panggil ta'aluk takhsis. Itu istilah ilmu. Iradah terjemahan dia kehendak. Ta'aluk iradah takhsis. Takhsis terjemahan dia menentukan. Jadi tiba-tiba Allah kehendak tapi Allah tidak menentukan. Hal ini sama sahaja. Mereka terpengaruh dengan akal Mu'tazilah. Jadi di sini memang saya agak berhati-hati. Saya agak secara berulang-ulang dan saya secara perlahan-perlahan. Sidang pendengar, ini slot yang ke-9. Maknanya, hak slot terdahulu kena ikuti dan insya-Allah di slot akan datang kena ikuti istiqamah. Tak dapat ikuti pada masa siaran radio Mani FM serta live FB. Ikuti rakaman dalam live FB Mani FM. Kalau sekali dengar tu masih lagi healing kepala, masih lagi menung duduk kena ulang-ulang dengar. Dan mohon kepada Allah supaya Allah beri ilmu yang bermanfaat. Allah beri kekuatan kepada kita untuk berpegang dengan ilmu tauhid yang bermanfaat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah sebelum ini berpegang perkara jahat, bukan datang dari qada dan qada Allah, segera bertaubat. Kita mati bila masa, segera bertaubat.
berpegang perkara jahat, bukan datang dari qada Allah. Tidak lengkap kita ke enam rukun iman. Bahkan ada pandang menyatakan orang yang tidak lengkap ke enam rukun iman, tidak berpegang pekajak qada Allah, dihukumkan kafir, kekal neraka selama-lamanya, wal-iyazabillah. Walaupun pandangan muktamad menyatakan bahawa akidah Mu'tazilah yang menyatakan perkara jahat bukan qada Allah, tak jatuh kafir, tapi akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah. Akidah yang fasik dan bid'ah Mu'tazilah ni saya sudah sebut berulang kali. Sembahyang puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal sunat tak sudut tanyalah. Amal wajib pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa besar akidah. Tinggal sembahyang dosa besar. Tinggal puasa dosa besar. Berjudi, minum arak, berzina, kita maklum dosa besar. Riak, ujub, takabur, hasad, kita maklum dosa besar. Tetapi banyak-banyak dosa besar tu, dosa besar akidah lah yang paling besar sekali. Dosa besar akidah terpesong ni lebih besar daripada dosa besar tinggal semayang, tinggal puasa. Tidak berpegang akidah Mu'tazilah, tidak berpegang akidah Ahlussunnah, perkara jahat qada dan qada Allah ni lebih besar daripada tidak sembahyang. Lebih besar daripada dosa tidak berpuasa. Lebih besar daripada dosa berjudi, minum arak, berzina. Dosa besar tidak berpegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perkara jahat qada Allah. Sebaliknya berpegang akidah Mu'tazilah, perkara jahat Allah tidak mengqadakan, lebih besar dosa daripada dosa-dosa sebut tadi. Dan Allah Ta'ala, malaikat akan catat dosa besar pegangan yang terpesong tadi itu, pegangan Mu'tazilah. Malaikat catat setiap saat dosa pegangan yang dosa besar tadi. Pegangan yang bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang sesat. Wa imma dalam sembahyang, malaikat catat dosa besar. Wa imma dalam bulan Ramadan, malaikat catat dosa besar. Wa imma direzekikan oleh Allah dapat mengerjakan haji dan umrah di tanah suci Mekah dan Madinah, malaikat catat dosa besar. Bererti sembahyang, puasa, haji, umrah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi zahirnya orang panggil kita orang baik, orang bersembahyang. Orang panggil kita orang baik, orang yang berpuasa. Orang panggil kita orang ayah haji. Orang panggil kita mak haji. Sebab apa? Sebab kita sudah mengerjakan haji. Sempurna hukum hakam pekoh haji. Haji umrah sah, tapi tidak akan diterima oleh Allah apabila berpegang dengan akidah yang terpesong, akidah yang sesat, yang khilaf pada kafir. Ini ambil molek di sini. Segera bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada akidah Mu'tazilah, dan segera berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jangan. Tapi kalau masih lagi tak kemah, ulang-ulang dengar. Jangan lari. Kalau kita fikir akhirah, kita ingat akan kematian, jangan kita lari. Payah nak terima, akal tak logik. Akal tak logik. Tapi Quran hadis cerita macam mana? Bukan pakai akal di sini. Quran hadis cerita macam mana? Satu lagi, kenapa jadi payah? Selain daripada akal tak logik, jadi payah. Kerana sebati dah dengan akidah yang terpesong, akidah yang sesat, bermula daripada umur balik. Beratnya taksir cuai ibu bapa, yang mana anaknya balik tanpa dilengkapkan keenam rukun iman, tanpa dilengkapkan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang ia menjadi satu tanggungjawab yang besar kepada ibu bapa memastikan anak balik serta dengan beriman dan berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuainya ibu bapa, anak balik dengan sembahyang tak tinggal, dengan puasa tak tinggal, pandai membaca Al-Quran, menutupi aurah, baik akhlaknya, tidak buat perangai pelik-pelik, tetapi malangnya anak balik dalam keadaan tanpa iman, tanpa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebaliknya berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Bermula balik,
malaikat akan setiap saat akan mencatat dosa besar pegangan yang terpesong pengesesat tadi. Ibu bapa pun sama, wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita anak-anak pula, kalau ibu bapa kita yang tidak menyempurnakan tanggungjawab tadi sudah meninggal dunia, kita sentiasalah mohon kepada Allah Ta'ala, Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa ibu bapa kita. Kita sentiasa mohon keampunan, Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa ibu bapa kita. Itulah gunanya, faedahnya anak yang soleh. Anak yang soleh ni anak yang beriman, anak yang berakidah. Jadi mudah-mudahan dengan doa keampunan tu, Allah Ta'ala ampuni dosa kita dan ampuni dosa ibu bapa kita. Kita sebagai anak, kita juga adalah ibu bapa kepada anak-anak kita. Kita kena pastikan akidah kita, akidah bini kita kalau kita suami, akidah anak-anak kita kalau kita ayah dan ibu, berpegang dengan akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan hanya penting hak zahir saja. Hak zahir penting. Contoh sembahyang, penting sangat-sangat, itu tiang agama. Tetapi kita bicara bab iman, kita bicara bab akidah, sembahyang tiang agama. Bicara iman, bicara akidah adalah usuluddin, tapak agama. Sembahyang imanuddin, sembahyang tiang agama. Bicara iman, bicara akidah, sekarang dah bicara usuluddin, tapak agama. Tapak yang sebenar, tiang tidak akan bernilai, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faham molek, segera bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada akidah yang terpesong. Dan insya-Allah saya akan cerita jugalah beberapa alasan-alasan akal Mu'tazilah. Walaupun terkadang saya teragak-agak, saya serba salah nak datang dak hujah akal Mu'tazilah. Sebab hujah akal Mu'tazilah sangat-sangat logik, sangat-sangat nyakuk, sangat-sangat munasabah. Tapi insya-Allah lah sebelum saya datangkan hujah-hujah akal Mu'tazilah, saya ulang terlebih dahulunya hak akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya ulang dulu akidah ahli sunnah wal jamaah, barulah saya datangkan apakah hujah akal Mu'tazilah yang memang hujah akal Mu'tazilah ni menjadi hujah akal kepada mereka-mereka yang saya sudah jumpa berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Perkara jahat bukan datang daripada qada Allah Subhanahu Wa Taala. Ijma' ahli-sunnah wal jamaah, perkara baik iman dan taat, perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Adab percakapan, insya-Allah saya akan bicara nanti, adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari diri kita sendiri. Haram kita menyandarkan perkara yang jahat, perkara yang tidak baik, perkara yang buruk kepada qada dan qada Allah. Nisbah percakapan, pegangan jelas-jelas rukun iman yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Nabi kata, dan engkau beriman dengan kehendak dan perbuatan Allah. Baik iman dan taat, kehendak dan perbuatan Allah. Jahat, kufur dan maksiat, kehendak dan perbuatan Allah. InsyaAllah kita sambung lagi di slot akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk memahami. Allah Ta'ala beri kekuatan kita untuk istiqamah dengan majlis ilmu. Dan istiqamah kita atas jalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.